Video pembentangan konsep kekeluargaan menurut perspektif Islam. Video ini dibentang oleh Aiman, saya sendiri, Ani dan juga Akila. Setiap orang mengidamkan sebuah keluarga yang bahagia. Hal ini kerana keluarga merupakan orang yang bernilai dalam hidup kita yang dapat membantu menjamin kestabilan emosi dan mental kita. Memperoleh keluarga yang bahagia adalah satu perkara yang sangat penting kerana pembinaan dan pembangunan sesebuah masyarakat dan negara bermula dengan satu pembentukan keluarga yang mulia. Hari ini, pelbagai masalah yang wujud di negara ini sering dikaitkan dengan kegagalan sebuah institusi keluarga. Ditambah pula dengan ujian yang diberikan oleh Allah iaitu pandemik COVID-19 yang belum pasti bila perakhirannya. Subhanallah, besar ujian kita ya tuan-puan. Tapi ingat, Allah uji sebab Allah sayang. Hadis As-Saidah merupakan salah satu hadis yang menceritakan secara mendalam untuk mencapai keharmonian dan kesejahteraan dalam sesebuah keluarga. Antara masalah yang sering berlaku dalam institusi kekeluargaan hari ini ialah penderaan mental dan fizikal terhadap kanak-kanak, konflik rumah tangga dan seterusnya membawa kepada penceraian ibu bapa tidak memberi perhatian sepenuhnya terhadap anak-anak. Kekeluargaan mengikut perspektif Islam adalah sebuah keluarga yang menerapkan atau mengamalkan nilai-nilai Islam seperti menasihati antara satu sama lain, bercakap dengan lemah lembut, solat berjemaah bersama ahli keluarga, berkasih sayang antara ahli keluarga dan pelbagai nilai murni yang baik. Peranan utama sistem kekeluargaan dalam Islam adalah untuk memastikan adanya persekitaran yang mana untuk memupuk nilai-nilai Islam agar dapat tumbuh dan berkembang dalam jiwa, diri dan kepribadian ahli keluarga. Antaranya adalah keluarga merupakan ejen sosialisasi. Proses sosialisasi bermula dalam keluarga. Anak-anak bergantung sepenuhnya kepada ibu bapa mereka untuk mendapat makan, minum, perlindungan dan kasih sayang dan mereka mudah dipengaruhi oleh sikap ibu bapa mereka. Keluarga mempunyai fungsi menyalurkan kebudayaan masyarakat kepada generasi muda seperti nilai, norma, kepercayaan, sikap dan juga bahasa masyarakat tersebut. Memang terdapat ejen-ejen sosialisasi yang lain seperti rakan sebaya, sekolah dan media massa, tetapi keluarga adalah ejen sosialisasi yang pertama dan paling berpengaruh dalam pembentukan personaliti kanak-kanak. Kedua, sokongan emosi. Satu lagi fungsi penting bagi keluarga ialah memberi sokongan emosi kepada ahli-ahlinya. Walaupun terdapat manusia yang suka bersendirian, secara keseluruhannya manusia ialah insan yang suka berinteraksi. Manusia bukan sahaja memerlukan persahabatan tetapi juga memerlukan jagaan dan kasih sayang. Memang telah diakui bahawa manusia memerlukan kasih sayang sebagai bagi berkembangnya norma daripada peringkat bayi hingga ke peringkat tua. Ketiga, kawalan sosial. Ibu bapa mengajar anak-anak apa yang betul dan membezakan dengan apa yang salah. Setiap masyarakat memerlukan kawalan sosial iaitu mekanisme yang menentukan ahli-ahlinya mematuhi peraturan. Tanpa kawalan sosial yang berkesan, sesebuah masyarakat akan porak-poranda di mana sahaja di dunia ini kanak-kanak mula mempelajari tentang peraturan ini bermula daripada ibu bapa mereka. Melalui kawalan inilah keluarga mengekalkan rukun yang damai dalam masyarakat. Keempat, jagaan terhadap anak-anak. Orang dewasa mempunyai tanggungjawab menjaga dan mendidik kanak-kanak sehingga mereka dewasa. Ibu bapa memberi tempat perlindungan untuk keselamatan anak-anak mereka kerana ini sudah menjadi tanggungjawab mereka. Tidak ada institusi lain dalam masyarakat yang melaksanakan kedua-dua fungsi melahirkan anak dan kemudian menjaga mereka dengan sempurna atau setakat yang boleh. Faktor permasalahan. Pertama, pengabaian tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Ibu bapa yang tidak menunaikan tanggungjawab dengan baik akan menyebabkan pengurusan keluarga tidak terurus dengan baik. Pengabaian tanggungjawab ditakdirkan sebagai sikap yang tidak atau sangat sedikit memberikan perhatian kepada kewajipan yang dipikul oleh ahli keluarga iaitu ibu bapa. Ibu bapa yang tidak menjaga disiplin anak-anak menjadikan anak-anak bebas melakukan kesalahan. Ramai remaja mengalami kekosongan jiwa dan rohani kerana tidak mendapat didikan serta perhatian sewajarnya daripada ibu bapa. Pengabaian tanggungjawab juga boleh terbentuk sekiranya tidak memberi didikan yang sempurna pada anak-anak. Ibu bapa sebaliknya mengharapkan institusi semata-mata seperti sekolah untuk memberi didikan kepada anak-anak mereka. Masalah kedua adalah tekanan dalam keluarga. Masalah akan timbul bila perhubungan di antara keluarga tidak harmoni. Hubungan yang tidak harmoni ditakdirkan sebagai tidak menunjukkan sebarang penyesuaian atau persetujuan pendapat, sikap dan perasaan antara satu sama lain. Perpecahan atau pertelingkahan di antara suami dan isteri boleh menimbulkan keadaan kucar-kacir. Pertelingkahan berpunca dari wujudnya sikap tidak menghormati di antara satu sama lain. Suami tidak menghormati isteri dan anak-anak pula tidak menghormati ibu bapa.
Isu poligami sering menjadi bahan perdebatan masalah keluarga kerana suami tidak adil dalam melayan isteri menyebabkan satu pihak iaitu isteri tidak berpuas hati. Apabila kerap berlaku pertengkaran, maka tiada lagi persefahaman yang wujud dalam keluarga. Anak-anak pula merasa kurang mendapat kasih sayang dan panduan. Setiap individu di dalam keluarga tidak mempedulikan hal ahli keluarga yang lain. Perhubungan antara ahli menjadi semakin renggang dan tidak harmoni. Apabila setiap anggota dalam sesuatu keluarga tidak mempedulikan hal antara satu sama lain dan tidak perlu memberikan galakan kepada anggota keluarga yang lain, contohnya bapa tidak mengucapkan tahniah apabila anaknya berjaya dalam sesuatu peperiksaan, maka perhubungan tidak harmoni itu berlaku. Begitu juga sekiranya pasangan tidak dapat menerima kelemahan isteri ataupun suami, sehingga seringkali pasangan dipersalahkan, maka hubungan harmoni tidak wujud lagi di dalam keluarga. Faktor permasalahan yang ketiga adalah agama. Ibu bapa juga kurang memberi didikan agama kepada anak-anak mereka. Ini akan menjadikan kehidupan anak-anak terumbang-ambing tanpa sebarang panduan agama yang kukuh daripada zaman kanak-kanak. Apabila dewasa, anak-anak akan bertindak di luar hukum agama dan mengikut naluri bebas tanpa diberi panduan oleh ibu bapa. Seterusnya, sikap pasangan itu sendiri. Lelaki atau wanita harus mempunyai sikap untuk memastikan kepuasan perkahwinan berkesinambungan yang menyenangkan satu sama lain. Tingkah laku suami yang tidak baik atau tingkah laku wanita yang tidak menghormati suami hanya membawa kepada masalah rumah tangga. Dengki negatif juga terletak pada punca krisis rumah tangga. Dengki yang melampau sangat dilarang kerana boleh mengancam ikatan antara keluarga yang lain. Ketiadaan rasa cemburu boleh membawa kesan buruk juga kerana boleh menimbulkan kesalahan mudah bagi pasangan. Menghadapi situasi apapun, kedua-dua pasangan harus peka dalam mengatasi masalah ini agar tidak merebak dan menimbulkan kehancuran keluarga. Masalah ekonomi. Kejatuhan ekonomi global telah menyebabkan pengangguran, perberhentian pekerja, inflasi dan sebagainya. Ini juga sebahagiannya akan mempengaruhi kestabilan perkahwinan pasangan kerana kawangan keluarga yang tidak dapat diramalkan atau tekanan mental kerana kehilangan pekerjaan dan kesukaran untuk mencari pekerjaan baru. Akhirnya, pelbagai peboleh ubah secara dalaman atau luaran dapat mewujudkan permasalahan rumah tangga. Sekiranya sebab-sebab krisis dapat dibendung dengan bijak, rumah tangga akan terpelihara. Seterusnya, generasi anak-anak dijaga oleh pembantu rumah atau ahli keluarga lain. Jika kita lihat dari masa globalisasi sekarang, terdapat ramai bapa yang bekerja. Dengan ekonomi yang semakin meninggi, terutamanya di bandar berbanding luar bandar, para wanita telah ramai bekerja untuk membantu suami dalam membina kewangan yang kukuh. Tetapi, ini kadang-kadang memaksa ibu bapa tersebut untuk meletakkan anak-anak di bawah jagaan pembantu rumah atau keluarga terdekat, iaitu datuk dan nenek, untuk menjaga serta membantu para ibu bapa dalam bahagian makan minum anak-anak. Oleh itu, besar impaknya terhadap anak-anak jika tidak dipantau atau dijaga dalam jangka masa panjang. Anak-anak ini akan lebih rapat dengan pembantu rumah ataupun datuk dan nenek yang menjaga mereka sejak kecil lagi. Ini akan menghasilkan sedikit sebanyak perpecahan keluarga dalam jangka masa panjang, di mana ia mungkin tidak dapat dilihat sekarang, tetapi kesannya apabila anak-anak itu sudah meningkat dewasa. Anak-anak ini akan lebih rapat atau selesa membincangkan isu peribadi dan isu lain dengan orang yang menjaga atau yang dibentuk. Kesan permasalahan, pengabaian dan kecuaian kanak-kanak. Pengabaian dan kecuaian kanak-kanak berlaku apabila ibu bapa atau penjaga meninggalkan kanak-kanak dalam situasi yang boleh memberi ancaman kepada kesihatan dan kesejahteraan mereka yang merangkumi keperluan asas seperti makanan berkhasiat, keselamatan, pendidikan, rawatan emosi dan fizikal. Kes pengabaian dan kecuaian sama ada di rumah maupun tempat awam kerap dilaporkan dan berlaku peningkatan pada masa kini yang meliputi aspek fizikal, seksual, pendidikan dan emosi. Pengabaian dari segi fizikal adalah keperluan asas seperti pakaian, makanan dan perlindungan yang diabaikan oleh bapa terhadap anak mereka. Dari segi pendidikan pula, kanak-kanak tidak didaftarkan sekolah oleh bapa mereka. Kesan pengabaian ini juga mendorong kepada kerapuhan rumah tangga, iaitu berlakunya perceraian dalam sebuah keluarga. Kesan emosi terhadap pasangan yang bercerai. Perpisahan di antara suami isteri memberi kesan besar kepada perkongsian dan mempengaruhi fikiran anak-anak mereka. Akibat sedemikian biasanya tidak menguntungkan, iaitu akibat psikologi terhadap rutin dan gaya keluarga. Pasangan suami isteri yang bercerai biasanya dipengaruhi oleh gangguan emosi seperti melankolis, sentimen terpendam dan melankolis. Orang yang berpisah akan berubah gelaran sebagai ibu dan bapa yang tinggal berasingan. Maka, mereka harus menambah bebanan pekerjaan dan urusan keluarga saja.
Beban ini menyebabkan orang itu hilang kepercayaan dan mudah menyerah. Individu kehilangan tumpuan dan perhatian pada situasi termasuk anak-anak dan juga pekerjaan dan kerja lain. Tahap pekerjaan juga boleh terganggu dan boleh menyebabkan kehilangan pekerjaan. Kebimbangan lain seperti masalah kewangan muncul dari kerugian ini. Perwatakan dan tingkah laku orang yang bercerai ini merosakkan pengalihan dan tekanan ini. Kesan emosi terhadap anak-anak. Oleh itu, kesan psikologi merugikan perceraian ibu bapa terhadap anak-anak membentuk pertumbuhannya yang lembut. Anak-anak yang telah bercerai dalam keadaan ibu bapa akan kekurangan kasih sayang daripada mereka di sesetengah rumah tangga kerana taat kepada ibu bapa mereka. Anak-anak muda harus mengasingkan diri daripada adik-beradik yang lain. Ini akan menjadikan anak-anak kesepian dan murung. Apabila anak melakukan kesalahan, hukuman yang berlebihan yang diterima daripada ibu bapa menyebabkan anak-anak merasa tidak dihargai dan disayangi. Hasilnya adalah tekanan emosi yang tidak menentu, tidak stabil seterusnya. Kepribadian dan tingkah laku anak-anak memberi kesan negatif. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah tangkapan dan pemahaman yang berbeza terhadap anak-anak. Daripada tangkapan dan pemahaman yang berbeza ini menjadikan para anak-anak menjadi kurang kepercayaan kepada ibu atau bapa untuk situasi-situasi yang akan datang. Malah bagi mereka apa jua situasi yang berlaku pada masa hadapan akan menjadi sama dengan apa yang dihadapi sekarang. Oleh itu, kes-kes jenayah serta kes melarikan diri kemungkinan besar akan lebih meningkat. Oleh itu, jika tidak dibendung, ia akan menjadi lebih susah untuk diperbaiki. Selain itu, kita juga dapat melihat bahawa kes-kes perceraian juga semakin meningkat. Daripada situasi ini juga, kita dapat melihat bahawa para wanita semakin berdikari. Malah, ia tidak pelik bahawa jika para wanita yang menampung keluarga itu dan mengambil alih tanggungjawab sebagai seorang suami. Selain itu, malah ada juga para lelaki yang tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai ayah maupun suami. Oleh itu, dalam situasi ini menjadikan anak-anak tidak dapat melihat cara contoh yang baik sesebuah keluarga. Oleh itu, secara alternatif kita harus mencari bagaimana kita perlu mengatasi masalah-masalah ini dari masa akan datang. Secara langsung, jika seseorang itu mempunyai pemahaman agama yang kuat dan kukuh, adalah lebih mudah ataupun lebih senang untuk mengatasi masalah-masalah ini. Jika kita tidak dapat membendung masalah ini, sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan kes ini pada kadar yang minimal. Seterusnya adalah cadangan penyelesaian untuk masalah di atas. Kami telah bahagikan kepada 3 faktor, iaitu secara individu, keluarga dan masyarakat. Untuk individu, peranan individu untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meluangkan lebih masa dengan beribadah kepada Allah. Selain itu, setiap individu dinasihat untuk mengukuhkan ilmu agama, berteraskan Al-Quran dan Sunnah yang cukup. Kerana melalui ilmu ini, selain lebih penting, ia juga dapat menjadikan seseorang individu itu membezakan antara baik dan buruk. Malah seseorang itu akan menerbitkan rasa bersalah untuk melakukan sesuatu perkara kerana takut untuk melakukan dosa. Selain itu, individu itu seboleh-bolehnya carilah seseorang kawan yang dapat membimbing kita ke arah kebaikan. Melalui kawan itu kadang-kadang akan menarik kita untuk menuju kebaikan, malah sama-sama dapat memperbaiki diri sendiri. Selain itu, mempunyai seseorang yang pendengar yang baik juga adalah salah satu penyelesaian yang agak bermanfaat, di mana setiap pasangan menginginkan pendengar yang baik. Malah kesan daripada mendengar, kita dapat merasakan kita tidak keseorangan dalam setiap masalah yang dihadapi ataupun dalam liku-liku kehidupan kita yang seterusnya. Malah dalam situasi ini, sekurang-kurangnya sedikit sebanyak beban yang dihadapi itu dapat dikurangkan ataupun dapat dikongsi. Cadangan penyelesaian seterusnya adalah melalui keluarga, iaitu di sini kami dapat terangkan bahawa dalam sesebuah organisasi kekeluargaan, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membina keluarga harmoni. Jika sesebuah keluarga menghadapi masalah, peranan keluarga tersebut dapat memberikan contoh yang terbaik untuk seisi keluarga. Malah di sini juga anak-anak dapat melihat cara yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam keluarga mereka. Selain itu, ibu bapa juga bertanggungjawab untuk memupuk sikap cintakan ilmu
dan menekankan kepentingan ilmu tu dalam diri masing-masing. Malah Islam mewajibkan didikan ilmu Islam, ilmu agama kepada sesiapa yang bergelar Muslim. Oleh itu, dengan cara-cara untuk memupuk sikap cintakan ilmu itu adalah menerapkan lebih pembacaan serta aktiviti-aktiviti yang menarik untuk meningkatkan lagi kecintaan untuk mencari ilmu dalam masa hadapan. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahawa untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat, keluarga harus bertanggungjawab memberikan didikan yang cukup terhadap ahli keluarga. Selain itu, untuk mengatasi sesuatu masalah di dalam sebuah keluarga itu, komunikasi adalah senjata yang terbaik dalam sebuah keluarga itu, kerana melalui komunikasi kita dapat tahu apa masalah yang dihadapi oleh sebuah keluarga dan cara-cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi itu. Daripada situ juga ia dapat melihat keprihatinan antara satu sama lain melalui cadangan-cadangan ataupun alternatif macam mana untuk menghadapi situasi masalah tersebut. Malah untuk mengatasi konflik rumah tangga, setiap ahli keluarga harus saling bantu-membantu dan memainkan peranan masing-masing. Malah jika terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan, ini akan menjejaskan sikap moral serta sosial di kalangan anak-anak, bukan sahaja ibu bapa tetapi di kalangan anak-anak, dan menjejaskan mereka di masa akan datang serta kepada masyarakat di kemudian hari. Malah ibu bapa juga bertanggungjawabkan untuk mengembangkan lagi kepribadian anak-anak. Malah ia juga menunjukkan bahawa dengan walaupun meluangkan sedikit masa kepada keluarga adalah menunjukkan kebaikan dalam membina sebuah keluarga itu. Malah kasih sayang juga adalah tonggak kepada anak-anak, di mana ia menunjukkan bahawa ia dapat memberikan motivasi serta sokongan sebuah keluarga kepada sisi keluarga. Malah kebaikan meningkat dalam sebuah keluarga apabila setiap keluarga menunjukkan memupuk cara hidup Islam dalam kehidupan harian. Ia tidak mudah dilakukan, tapi usaha itulah apa yang kita perlukan untuk membina keluarga yang harmoni dan bahagia. Yang ketiga adalah melalui masyarakat. Melalui masyarakat ini, masyarakat perlu mempunyai sikap aware kepada tempat sekeliling mereka. Jika mereka terlihat situasi yang tidak elok di sekeliling, contohnya kes-kes merokok ataupun melepak di kawasan-kawasan terbuka secara beramai, mereka mempunyai hak untuk menegur anak-anak ini. Malah jika apa yang dinasihatkan tidak diindahkan, mereka juga boleh melaporkan hal ini kepada pihak berkuasa untuk kerjasama keamanan kawasan tersebut. Malah ini akan menghasilkan kemasyarakatan yang lebih prihatin, penyayang, juga proaktif kepada situasi sekeliling. Malah bagi untuk menyeratkan hubungan antara masyarakat, aktiviti-aktiviti sosial kemasyarakatan boleh dilakukan. Contohnya seperti hari keluarga, contohnya di kawasan perumahan, surau-surau. Malah terdapat juga event yang lebih besar, program yang lebih besar untuk mengeratkan sesuatu kawasan yang lebih besar. Oleh itu, selain itu juga daripada program-program ini juga dapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain, dan involvement antara para dewasa dan anak-anak juga adalah penting dalam situasi ini, kerana ia dapat membuka ruang kepada anak-anak untuk mengenali para dewasa dengan lebih dekat. Oleh itu, melalui situasi ini, ia adalah two-way relationship di mana para dewasa dan para remaja ataupun yang lebih muda untuk mengenali secara dekat. Dengan ini, ia dapat mengurangkan gap ataupun kes-kes yang tidak diingini berlaku, kerana ia telah mewujudkan masyarakat yang lebih aware ataupun prihatin di kalangan sekeliling. Kepentingan kekeluargaan dalam perspektif Islam. Pertama sekali, menurut artikel pada Oktober 2017 tulisan Latifah Arifin, konsep kekeluargaan menurut Islam adalah dengan mempunyai ilmu kekeluargaan. Malah ibu bapa perlu menjadi contoh terbaik dan yang pertama kepada anak-anak, kerana apa yang dipelajari di rumah adalah apa yang akan diimplementasikan di luar sana. Malah ibu bapa juga adalah contoh pertama dalam hidup mereka daripada segi pembelajaran serta perkara-perkara yang seterusnya dalam hidup, kerana keluarga itu adalah orang pertama yang akan selalu bersama kita. Oleh itu, ibu bapa harus
menjaga kelakuan juga percakapan, terutama apabila kanak-kanak itu, anak-anak itu semasa kecil. Daripada contoh-contoh ini juga, ia akan menjadi sesuatu positivity di dalam diri mereka masing-masing, dan akan diimplementasikan di dalam keluarga mereka sendiri di masa akan datang. Malah contoh-contoh ini juga akan diimplementasikan kepada masyarakat sekeliling di luar sana. Jadi dengan konsep kekeluargaan yang betul, anak-anak ini akan mempunyai satu positivity di dalam diri sendiri. Dan ini menyebabkan kekurangan akhlak-akhlak yang tidak elok. Oleh itu, ibu bapa adalah disarankan untuk memulakan the first step dalam setiap pembelajaran kekeluargaan itu daripada dalam diri mereka sendiri. Malah masyarakat juga memainkan peranan penting dalam masyarakat keamanan negara. Kesimpulan daripada tugasan ini, kami dapati bahawa para ibu bapa mempunyai cabaran yang besar untuk membesarkan anak-anak dan membina keluarga. Oleh itu, ibu bapa disarankan mempunyai ibu yang kukuh serta mempunyai ilmu kekeluargaan yang baik untuk membina keluarga pada zaman-zaman ini. Malah kajian mendapati bahawa kasih sayang adalah faktor utama dalam membina sesebuah keluarga, dan pendekatan ini jika anda sedar ataupun boleh dilihat, kes-kes perceraian dan perpecahan dalam sesebuah keluarga semakin meningkat. Dengan peningkatan kes-kes perceraian serta perpecahan dalam kekeluargaan ini, gejala-gejala sosial juga semakin tinggi. Oleh itu, jika tidak dibendung, ia mungkin sukar untuk dikurangkan, ataupun masyarakat akan menjadi lebih susah untuk diurus di kemudian hari. Selain itu, dalam Islam, keluarga itu adalah orang pertama yang akan sentiasa bersama kita sehingga ke akhirnya. Sekian, terima kasih.